Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian asas usulul fiqh. Pada siri yang ke-37 di bawah bab al-masadir asy-syar'iyyah ataupun al-adillah asy-syar'iyyah, adillatul ahkam. Iaitu sumber pensyariatan, dalil-dalil dia. Kita telah bincangkan al-Quran, hadis, ijma', qiyas, istihsan, istislah, yakni al-masalih mursalah. Dan sekarang dalil yang ketujuh dipanggil sebagai sadduz dzara'i'. Sadduz dzara'i'. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut as-saddu, sin dal, as-saddu, saddu makna al-ighlaq, tutup. Okey? Kunci, tutup, Zara'i' adalah plural jamak kepada zari'ah yang bermaksud al-wasilah, iaitu jalan. Ni tuan-tuan boleh lihat tafsiran ataupun definisi dari sudut bahasa ni dalam kitab Imam Ar-Razi dalam Mukhtarus Sihah. Okey. Kemudian al-wasilah. Wasilah ni makna apa? Jalan allati yatawassalu biha ila syai', yang sampailah dengan jalan tersebut kepada sesuatu ataupun kepada destinasi. Sawa'un akana hadza syai', sama ada sampai ke destinasi, ke matlamat itu, sama ada matlamat tersebut buruk ataupun tak buruk, sama ada mafsadah atau maslahat. Itu dipanggil wasilah, jalan. Jalan nak sampai ke tempat dia, destination dia. Semua tempat yang nak sampai tu sama ada dia mafsadah, benda yang rosak, benda yang jahat, ataupun maslahat, ataupun benda kemaslahatan, benda yang baik. Jalan itu dipanggil sebagai al-wasilah. Cuma ditaglibkan penggunaan nama az-zara'i', zari'ah, ditaglibkan di sisi ulama-ulama usul. Makna ditaglibkan apa? Makna secara ghalib penggunaannya, secara kebiasaannya di sisi ulama usul, az-zari'ah ataupun az-zara'i' bermaksud al-wasail al-mufdiyah ilal mafsadah, jalan nak pergi kepada benda yang tak baik. Okey, itu secara ghalib kebiasaan, ta'rif, definisi di sisi ulama usul. Okey, sekarang kita lihat az-zara'i' pada istilah ulama-ulama usul. Apa itu zara'i'? Zara'i' adalah al-wasail, jalan perantaraan yang sampailah dengan jalan tersebut kepada sesuatu perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang, merangkumilah perkara yang dilarang tersebut, perkara yang mudirrah, yang mafsadah, yang memberi mudarat, memberi keburukan, memberi memberi kejahatan, memberi perkara yang tak baik. Jalan tersebut nak sampai ke tempat itu, tempat yang tak baik, tempat yang jahat, tempat yang rosak, itulah dipanggil sebagai dipanggil sebagai apa? Az-zari'ah ataupun az-zara'i'. Okey. Jadi bila sebut tentang sadduz zara'i' ataupun sadduz zari'ah, dengan makna man'ul wasail, menegah, melarang jalan nak menuju kepada benda yang tak baik. Macam mana cara larangan tersebut, cara tegahan tersebut? Bi'ighlaqi babiha, dengan kunci, tutup pintunya. Okey. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Allah Taala larang sesuatu, Allah Taala juga larang untuk sampai ke tempat tersebut, jalan nak sampai ke tempat tersebut. Okey. Ni tuan-tuan boleh lihat di mana tu? Tuan-tuan boleh lihat perbincangan ini, tuan-tuan lihat dalam I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in karangan Ibnul Qayyim. Ada 2 jilid tebal. Okey. Dibina
ke atas mabda' saddu zara'i'. Apa dia? Apa bina ala mabda' saddu zara'i' ma yuaddi ila muharram fa huwa haram. Apa yang bawa kepada haram maka dia juga haram. Okey, tuan-tuan boleh nampak? Nah, ini contoh ni tuan-tuan akan jumpa di dalam kitab Abdul Karim Zaidan, dalam kitab Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Kita lihat di papan putih, kita akan bagi contoh insya-Allah taala. Tuan-tuan boleh lihat. Okey. Tuan-tuan bila sebut tentang jalan, jalan, ini kita panggil destinasi. Okey, destinasi. Destinasi ni ada dua. Sama ada dia boleh kepada perkara apa tu? Dipanggil maslahat, dipanggil mafsadah. Okey, mafsadah. Ini perkara yang maslahat kebaikan. Ini perkara yang tak baik. Okey tuan-tuan, bila sebut tentang apa jalan, ini apa ni? Lorong jalan. Okey, lorong jalan. Okey, jalan ini adalah dipanggil sebagai al-wasilah. Dipanggil sebagai apa? Wasilah. Wasilah ni jalan, perantaraan untuk sampai kepada destinasi. Sama ada destinasi tersebut adalah maslahat ataupun mafsadah, kerosakan. Kemudian bila sebut tentang penggunaan yang digunakan oleh ulama usul mengenai dengan az-zari'ah ataupun az-zara'i', iaitu dia adalah terkhusus kepada benda yang mafsadah, benda yang rosak. Jadi jalan ni, jalan nak menuju kepada ini, jalan tersebut dipanggil wasilah dan digunakan apa? Mafsadah. Jalan nak menuju kepada kerosakan, jalan ni dipanggil al-wasilah. Ini dipanggil sebagai apa? Jalan nak menuju ke tempat mafsadah, jalan ni dipanggil wasilah. Ini adalah destinasi dia. Dan di awal ini adalah kita panggil al-bab, pintu, bab. Nampak? Jadi dalam dalil yang kita nak bincangkan pada hari ini dipanggil sebagai saddu az-zara'i', iaitu jalan az-zara'i', tutup jalan. Jadi saddu mana tutup, zara'i' jalan. Tuan-tuan nampak? Sekarang ini al-mafsadah adalah perkara yang haram. Okey, perkara ini hukumnya haram. Jalan nak menuju kepada ini juga hukumnya haram. Nampak? Ma yuaddi ila haram fa huwa haram. Perkara yang nak menuju kepada perkara yang haram, dia juga jalan ni juga haram. Jadi datang dalil yang ketujuh yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah sadduz zara'i', iaitu menutup pintu, menutup jalan. Sebelum kita sampai jauh perkara yang haram ini, jalan nak sampai ke sana juga adalah haram. Nampak? Itu gambaran yang paling jelas. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang pembahagian dan juga sebagainya. Okey. Kemudian kita ma yuaddi ila muharram fa huwa haram. Setiap perkara yang nak pergi kepada benda yang haram, dia juga adalah, jalan tu juga adalah diharamkan. Contoh. Okey, tuan-tuan nampak jelas. Ini dipanggil saddu zara'i'. Kita akan bincangkan contoh. Apa dia? Iaitu menjual anggur kepada orang nak menjadikan anggur itu sebagai arak. Okey, ini adalah haram dan juga wasilah juga adalah haram. Okey. Sekarang tuan-tuan boleh lihat. Okey, tuan-tuan lihat. Di sini kita panggil al-wasilah menjual anggur. Al-wasilah menjual anggur kepada orang nak buat arak. Nak buat arak dia kena peram anggur, kita jual dia anggur. Kepada siapa? Kepada si pembuat arak. Okey. Apa tujuan dia beli? Tujuan dia beli adalah untuk
Untuk apa tujuan dia beli? Untuk perkara yang haram. Itu khamar, arak. Okey, arak. Nampak jelas tulisan? Okey. Apa tujuan dia beli? Adalah untuk khamar, arak. Arak ni adalah haram, mafsadah. Jalan nak menuju kepada arak juga adalah haram. Bagaimana jalan nak menuju kepada dia? Kita jual kepada si pembuat arak. Jual anggur kepada si pembuat arak. Hukumnya juga haram. Jelas? Pisau nak membunuh adalah haram. Membunuh. Kita dah tahu kerja dia membunuh, kita jual pula pisau yang membunuh. Maka kita menjual pisau kepada orang yang nak membunuh juga adalah haram. Jelas Ini kepada siapa? Tuan-tuan kena highlightkan. Ini kepada orang yang dah tahu dia jual anggur ni kepada si siapa. Ini kita nak highlightkan. Dia dah tahu dah kerja dia apa. Tapi kalau kita jual anggur, kita pun tak tahu dia nak buat apa. Nak makan ke nak apa, kita tak tahu. Itu tak apa. Tak ada masalah. Masalahnya orang yang tahu. Boleh. Sebab itu datangnya kaedah dipanggil saddu zara'i'. Apa dia? Iaitu pintu ni ditutup. Itulah dipanggil saddu az-zara'i'. Tutup pintu-pintu, tutup jalan kepada kerosakan, iaitu arak haram. Arak haram, jalan ke sana juga adalah haram. Okey. Sekarang tuan-tuan lihat contoh yang kedua, iaitu seseorang yang tunang di atas tunangan kawan dia, ataupun jual di atas jualan kawan dia. Okey, sekarang orang datang ke kedai saya nak membeli. Tiba-tiba ada orang datang, tuan tak perlu beli kedai ni, belilah kedai saya di sebelah sana. Kedai saya ni lebih istimewa kerana ada sekian. Jadi orang tu dah nak beli dah kedai saya, tiba-tiba orang lain datang bagi tahu kedai dia lagi baik. Dia dah masuk dah kedai saya nak beli dah. Jadi datang orang lain suruh jangan beli kedai saya, beli kedai dia. Jadi itu juga adalah haram. Nampak? Itu dipanggil dalam bab apa? Dalam bab saddu zara'i'. Apa saddu zara'i'? Jalan nak pergi ke tempat yang haram, jalan ni juga adalah haram. Okey. Apa jalan al-wasilah dia? Akan bila mana seseorang itu apa dia di sini? Iaitu menjual di atas, menjual atas jualan kawan dia. Apa maksud atas jualan kawan dia? Orang nak beli kedai saya, orang lain datang suruh beli kedai dia, jangan beli kedai saya. Ini semua perkara ni haram. Sebab itu dah rezeki saya, orang nak datang kedai saya, tapi dia nak halang, nak sekat suruh pergi kedai dia, itu hukumnya haram. Dan wasilah nak sampai kepada ini juga adalah haram. Sebab apa? Kalau jalan nak sampai ke sana, dia boleh membawa kepada apa? Al-baghdha, kebencian. Al-adawah, permusuhan. Nampak? Orang nak datang nak membeli kedai saya, orang kedai sebelah halang, jangan beli kedai dia sebab lebih murah. Ini semua al-adawah wal baghdha, permusuhan. Ini adalah jalan-jalan permusuhan. Nak sampai kepada tempat yang haram, wasilah juga adalah haram. Boleh wasilah juga adalah haram. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haram akad nikah pada ketika iddah. Nampak? Apakah mafsadah? Mafsadah dia adalah nikah ketika iddah. Nikah ketika iddah haram, tak boleh. Haram. Walaupun dilewatkan untuk menyetubuhi seseorang perempuan, isteri dia tu. Okey, contoh. Kita lihat. Apakah jalan nak sampai kepada dia? Jalan nak sampai kepada dia. Jalan nak sampai kepada dia, nak sampai ke nikah dalam iddah ini, mafsadah dia apa? Mafsadah. Mafsadah iaitu
nikah dalam iddah. Okey. Tuan-tuan nampak tak? Haram nikah, akad nikah ketika iddah. Okey, ketika iddah haram. Sebab apa? Dikhawatiri akan berlaku persetubuhan. Persetubuhan tu haram. Walaupun dia ada wasilah jalan. Dia kata apa? Tak apa. Ini perkara nikah ni haram. Tapi yang haram tu sebab persetubuhan. Jadi kita ta'akhir. Kita lewatkan persetubuhan. Wati. Nikah dulu dengan seorang perempuan. Setubuh dia lambatkan. Sampai habis iddah dia. Jadi menikah dalam iddah adalah perkara yang haram. Melewatkan persetubuhan juga termasuk perkara yang haram. Sama. Sama. Sebab apa? Jalan nak kepada benda yang haram adalah haram. Okey? Jalan nak kepada benda yang haram juga adalah haram. Okey. Inilah kita bincang tentang saddu zara'i'. Saddu zara'i' iaitu tutup pintu. Bila tutup pintu macam mana? Tak boleh menikah dengan perempuan dalam iddah. Walaupun wasilah, kamu gunakan wasilah, iaitu lewatkan persetubuhan, tetap tak boleh. Sebahagian ulama kata tak sah terus nikah, sebahagian ulama kata sah tetapi haram. Ulama Syafi'i kita, kalau tak salah saya, hukumnya haram dan tak sah. Okey. Kemudian contoh yang terakhir. Apa dia? Iaitu rasuah. Ar-rashwah. Ar-rashwah. Rashwah ni rasuah lah. Rasuah. Rasuah adalah benda yang haram. Rasuah. Benda yang haram. Okey. Bukan di sini di atas. Mafsadah. Rashwah. Benda yang haram. Wasilah nak sampai kepada benda yang haram juga adalah haram. Apa dia? Memberi hadiah kepada hakim. Memberi hadiah kepada siapa? Hakim. Ataupun kepada qadhi. Okey, rasuah memang jelas haram lah. Dalam Quran, sebab apa? Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Okey, haram makan rasuah. Itu mafsadah. Jalan nak sampai kepada mafsadah rasuah ini, jalan nak sampai kepada dia wasilah. Kadang-kadang orang gunakan beri hadiah. Term dia apa? Term dia diubah. Bukan memberi rasuah, memberi hadiah kepada hakim. Jadi rasuah itu haram. Al-wasilah, perjalanan nak pergi kepada benda yang haram rasuah juga adalah benda yang haram. Jelas nampak? Memberi hadiah kepada hakim. Ini kepada siapa yang haram? Kepada orang yang bukan kebiasaan memberi hadiah kepada hakim. Contohnya dia berjiran dengan hakim. Dia memang selalu bagi hadiah setiap bulan. Tiba-tiba memang kes dia diangkat dengan hakim tersebut dan dia beri hadiah setiap bulan teruskan. Itu tak apa, tak ada masalah. Cuma ini yang orang tak biasa bagi hadiah, tiba-tiba nak bagi hadiah, nak bagi duit, nak bagi benda-benda berharga kepada hakim, hukumnya haram. Nampak Okey, ini sebab itu datang dalil yang ketujuh kita nak bincangkan pada hari ini. Sadduz zara'i', tutup jalan-jalan tersebut. Rasuah ini adalah benda yang haram, maka sadduz zara'i', menutup jalan nak sampai kepada rasuah juga adalah haram. Bukan tutup jalan tu haram, jalan nak sampai kepada rasuah mafsadah itu haram, maka syariat menutup jalan tersebut. Okey jelas. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Imsahu. Itu serba sedikit definisi dan juga contoh yang kita berikan kepada tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekarang kita akan masuk dalam di bawah bab sadduz zari'ah, sadduz zara'i', tetapi dalam bahagian yang kedua kita nak bincangkan, iaitu dipanggil aqsam az-zara'i', pembahagian
pembahagian ataupun jenis dalam di bawah bab az-zari'ah az-zara'i'. Di sini kita nak bincangkan dua saja bahagian, tetapi dia ada pecahan je. Okey. Kita lihat perbuatan-perbuatan yang bawa kepada perkara yang mafsadah, perkara yang rosak, perkara yang tak baik. Di sisi ulama ada dua jalan. Okey? Ada dua jalan. Tuan-tuan lihat di papan putih, kita nak sebut lagi supaya lebih nampak gambarannya, berbanding duduk di atas kerusi yang tak boleh nampak gambaran. Okey, apa kita nak bagi tahu? Jenis apa? Az-zari'ah ataupun az-zara'i'. Okey, perkara yang pertama, perbuatan yang haram bawa kepada mafsadah. Perbuatan yang haram. Apa dia? Perbuatan yang haram. Perkara yang kedua dipanggil apa? Perbuatan yang harus dan disyariatkan. Perbuatan yang harus. Okey. Sekarang beza di mana? Sekarang bizatiha, perbuatan yang haram, haram bizatiha, iaitu zat benda tu haram, benda tu sendiri haram. Sekarang ni perbuatan yang harus, zat dia harus, perbuatan itu sendiri harus, cumanya dia boleh bawa, boleh membawa kepada yang haram, boleh mengheret kepada perkara yang haram, perkara yang haram. Okey. Apa contoh yang pertama ni? Contoh yang pertama ni apa? Memang perbuatan tu sendiri haram. Dan dia boleh bawa kepada mafsadah, kerosakan. Okey? Apa dia? Iaitu pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan, al-qatl, pembunuhan. Kita akan huraikan. Yang kedua adalah syurbul khamar, minum arak. Kita akan huraikan. Yang ketiga adalah apa dia? Az-zina. Yang ketiga apa? Az-zina. Zina. Tiga. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, perbuatan yang haram bizatiha, perbuatan tersebut haram dan juga membawa kepada kerosakan perbuatan itu sendiri. Okey, membunuh ni haram. Haram kerana apa haram? Kerana izhaqur ruh. Kerana apa dia haram? Kerana di sini ada izhaq. Izhaqur ruh. Apa izhaqur ruh? Menghilangkan nyawa. Membunuh ni boleh menyebabkan nyawa melayang. Jadi maknanya perbuatan membunuh ni haram. Sebab apa? Dia akan bawa kepada mafsadah. Apa mafsadah? Iaitu tak ada nyawa, mati. Minum arak ni adalah perbuatan yang haram. Bizatiha, minum itu sendiri haram. Dia akan membawa kepada mafsadah yang kedua, iaitu dipanggil zihabul aqal, hilangnya akal. Nampak? Hilangnya akal. Perkara yang ketiga, zina. Zina itu sendiri haram. Zina itu sendiri haram dan dia akan membawa kepada diya'un nasl. Diya'un nasl. Menyebabkan kerosakan, kecacatan pada keturunan. Nampak? Okey tuan-tuan, dalam bab yang pertama, jenis zara'i' ni, kita nak bincangkan kesimpulan daripada bab yang pertama. Perbuatan ini bizatiha, perbuatan itu sendiri haram dan dia juga membawa kepada mafsadah. Mafsadah itu adalah daripada kesan perbuatan yang haram. Apa dia? Perbuatan yang haram membunuh dan membawa kepada mafsadah, kesan kepada perbuatan yang haram, iaitu menghilangkan nyawa. Minum arak itu haram, membawa kepada mafsadah, kesan kepada benda yang haram, iaitu menghilangkan akal. Zina perkara yang haram dan dia membawa kepada mafsadah,
Mafsadah adalah kerosakan daripada perbuatan yang haram zina, iaitu mensia-siakan ataupun mencacatkan nasab. Okey. Sekarang tuan-tuan perempuan, dalam bab yang pertama ini, dia adalah haram dan tak perlu pun kaedah sadduz zari'ah. Sadduz zara'i' tak perlu. Dalam bab yang pertama ni, dia tak perlukan bab sadduz zara'i'. Sebab apa? Sebab bunuh itu sendiri dah haram. Tak perlulah kita nak cerita tentang tutup pembunuhan dan sebagainya. Memang benda tu sendiri dah haram. Jadi az-zina, zina haram. Wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Zina tu haram. Jalan nak kepada ke zina pun haram. Sama. Okey. Sekarang sadduz zara'i' hanya sebenarnya kita perlu tahu hanya terbatas kepada benda-benda yang harus. Kemudian syariat datang untuk menghalangnya. Okey, nampak? Sekarang dalam bab kita nak bincang dalil yang ketujuh kita, sadduz zari'ah, sadduz zara'i'. Dia tak bincang panjang pun bab ni. Ini memang dah haram. Tak perlu kaedah sadduz zari'ah. Ini kaedah nas. Quran kata wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Semua dalil-dalil Quran ni nas, tak perlu kepada dalil yang ketujuh sadduz zari'ah, sadduz zara'i', tak perlu. Dia nassan, memang benda yang haram. Arak, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Nampak, jauhilah. Zina jelas, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Okey, itu semua nassan haram. Kita tak bincang dalam bab yang ketujuh ni. Dalam dalil yang ketujuh ni kita tak bincang dalam perbuatan yang haram yang membawa kepada mafsadah, daripada kesan perbuatan yang haram itu. Sekarang kita nak bincang tentang perbuatan yang harus. Perbuatan yang harus dia boleh heret kepada perkara yang haram. Itu yang kita nak bincangkan dalam bab sadduz zari'ah. Okey. Sekarang kita lihat bahagian yang kedua ini, dia adalah lebih fokus kepada perbincangan kita ni. Dalam tajuk ni ada kaitannya. Okey, tuan-tuan perlu tahu, dalam perbuatan yang harus, perbuatan tu sendiri bukan haram, dia harus, tetapi boleh membawa kepada perkara yang haram. Dia terbahagi kepada tiga. 1, 2, 3. Boleh terbahagi kepada 3. Apa dia? Perkara yang pertama, dia akan bawa kepada perkara mafsadah, perkara yang rosak, yang jahat. Tapi benda ni nadiran, jarang-jarang. Perkara yang kedua, dia akan membawa kepada kerosakan. Dia akan yuaddi ilal mafsadah, membawa kepada kerosakan. Ni yang pertama, ni yang kedua. Membawa pada kerosakan, tapi secara ghaliban, kebiasaan selalunya. Okey. Yang ketiganya adalah dia adalah perkara yang mubah, asalnya harus, tetapi menjadikan wasilah kepada perkara yang tidak disyariatkan. Okey. Hukumnya harus, dia harus, jaiz, harus. Tapi bila kita buat benda ni, dia akan bawa kepada benda ghairul masyru'. Ghairul masyru', benda yang tidak disyariatkan. Nah, ini pengajian usulul fiqh kita. Dia bahagikan lebih perinci, dan di bawah ni kita akan bincangkan hukum-hukum fiqh di dalamnya. Okey. Sekarang kita lihat bahagian yang pertama. Daripada bahagian yang kedua, pecahan yang pertama daripada bahagian yang kedua. Kerosakan yang jarang-jarang berlaku lah. Apa dia tu? Maksudnya manfaat kebiasaannya lebih besar datang berbanding dengan mudarat tu kadang-kadang berlaku.
Nampak? Jadi wasilah itu hukumnya adalah harus. Wasilah. Kerana mu'tabar fil ahkam fi syai' al-ghalib la lin-nadir al-qalil wa dhalika mithlu rukub as-sayyarah fi turuqat wa isti'mal al-quwwah al-kahrabaiyah fil manazil. Tuan-tuan, perkara ni jarang-jarang berlaku lah. Apa dia? Ini adalah jalan. Okey. Ini adalah mafsadah, kerosakan. Nampak jelas tulisan ni mafsadah, kerosakan. Ni jalan. Okey tuan-tuan, sekarang ni kita dah bagi tahu ini kerosakan. Ini adalah jalan. Benda yang rosak jalan ni juga adalah haram. Ini benda yang haram, jalan pun haram. Tapi sekarang dalam pecahan yang pertama, jalan ini hukumnya apa? Hukumnya harus, jaiz, harus. Walaupun kesudahannya, natijahnya mafsadah, jalannya hukumnya harus. Nampak? Jalannya hukumnya harus walaupun natijahnya akan keluar mafsadah. Sebab apa? Sebab mafsadah ini dia adalah nadir, jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang. Okey, jarang-jarang berlaku. Jadi wasilah tu kebanyakannya mu'azzam, kebanyakannya adalah bukan mafsadah, dia maslahat. Yang mafsadah ada tapi nadir kadang-kadang. Maka wasilah nak sampai ke sana, jalan nak sampai ke sana juga adalah harus. Contohnya menaiki kenderaan. Tuan-tuan, menaiki kenderaan risiko cukup tinggi. Bawa motor ke kereta ke di jalanan, naik kapal terbang, risiko jatuh mati, tak ada peluang nak hidup. Tuan-tuan nampak mafsadahnya ada? Ada. Jalan kita nak menaiki kapal terbang harus. Sebab benda yang jatuh kapal terbang, kemalangan di jalan, kereta langgar kita, langgar motor kita, langgar kereta kita, benda tu adalah jarang-jarang. Kita tak i'tibar dalam syariat benda yang jarang, tapi kita i'tibar benda yang selalunya. Mungkin tuan-tuan naik motor setelah 10 tahun, mungkin sekali berlaku kemalangan. Nampak? Jadi jalan menaiki kenderaan di jalanan walaupun bahaya, tetapi hukumnya harus kerana mafsadah, kemalangan, kecelakaan itu jarang-jarang berlaku. Jelas? Kemudian sama juga menggunakan penggunaan elektrik yang banyak. Tuan-tuan, bila menggunakan elektrik, dia bukan kata benda yang baik semata-mata guna buka kipas, buka aircon, buka lampu, buka apa lagi, penghawa dingin, buka freezer, buka lagi peti ais, smart TV, semua buka. Just handset, kemungkinan mafsadah akan berlaku, kebakaran. Tapi benda tersebut jarang-jarang. Mungkin ada boleh berlaku tapi jarang. Nampak jelas. Jadi wasilah tersebut adalah hukumnya harus kerana perkara pertama yang tuan-tuan perlu tahu, syariat dalam syariat diiktibar perkara yang ghalib, yang kebiasaannya, bukan perkara yang nadir, yang syadz, yang jarang-jarang berlaku. Okey. Kemudian yang keduanya, perkara yang harus, yang mana kadang-kadang dia boleh bawa kepada mafsadah secara ghaliban, kebiasaannya. Ghalib secara kebiasaannya. Okey. Ini juga wasilah itu sendiri ada hukumnya harus. Dia boleh bawa kepada mafsadah, kerosakan pada kebanyakan situasi. Okey, kadang-kadang memberi manfaat juga, kadang-kadang sebahagian situasi yang nadir, yang jarang-jarang. Contohnya seperti mana menjual anggur kepada si pemarah arak, menjual haiwan seperti lembu untuk lagakan, menjual ayam, lembu untuk dilagakan. Jual ayam kepada siapa? Jual lembu kepada siapa? Kepada si pelaga, orang yang suka melagakan haiwan. Okey, perkara-perkara ini boleh membawa kepada mafsadah, kepada kerosakan secara ghalibnya, maka tak sepatutnya di sana khilaf di antara ulama pada pecahan yang kedua ini, iaitu larangan dan juga pengharaman untuk mengharuskan. Sudah pasti hukumnya haram, tak ada lagi peluang dan juga ruang yang mengatakan harus. Okey,
Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Kesudahan dia mafsadah. Jalan dia harus jalan dia. Apa kesudahan dia? Kita katakanlah kesudahan dia adalah melagakan ayam. Melaga ayam. Jadi di sini apa kerosakan dia melagakan ayam? Melagakan, nampak ayam. Hukumnya haram. Dan inilah situasi yang kebanyakannya berlaku, bukan nadir tetapi ghalib. Jelas. Sebab apa? Kita jual ayam kepada si pelaga ayam. Memang dia kerja dia cari rezeki dengan laga ayam. Haram. Dia cari rezeki dengan beli anggur, kemudian peram anggur tadi. Memang kerja dia tu. Kita yang menjual anggur kepada dia, hukumnya haram. Okey. Tuan-tuan, nak bagi tahunya, kebanyakan secara ghalib kebiasaannya mafsadah ni berlaku. Cuma jarang-jaranglah anggur yang dia beli secara bertan-tan banyak tu untuk makan. Tak adalah, selalu untuk rendam, untuk buat arak. Kita yang menjual kepada dia, hukumnya haram. Kita yang ayam kalau beli sampai 5 ekor 6 ekor yang hidup, bukan untuk sembelih makan, untuk lagakan. Memang kerja dia lagakan ayam. Hukum kita menjual ayam kepada dia, hukumnya haram. Nampak Sekarang ni dia ada dua yang atibar. Sama ada ayam untuk makan, mungkin boleh jadi, tapi peratusnya sedikit, rendah. Peratusnya rendah. Tapi kalau untuk lagakan ayam, okey, peratusnya tinggi. Okey. Jadi untuk orang seperti ini, hukumnya adalah haram kita jual kepada dia. Jelas Secara ghalib yang digunakan untuk kerosakan. Jadi ulama menyatakan tak sepatutnya. Di sana dalam pecahan yang kedua ni, tak sepatutnya ada khilaf di kalangan ulama. Memang sebulat suara di kalangan ulama lah kita katakan hukumnya haram. Cuma ulama berbeza pendapat hukum menjual ayam kepada dia sah ataupun tidak. Hukum menjual anggur kepada si penjual arak, adakah haram, adakah sah ataupun tidak. Mengenai haram berdosa itu suatu perkara yang pasti, yang menjadi khilaf di kalangan ulama, sah ataupun tidak sah. Okey, itu perbincangan yang kedua dalam bab sadduz zari'ah. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara tersebut sebenarnya perkara yang harus, tetapi dia menjadikan satu jalan kepada perkara yang tidak disyariatkan. Dia ambil satu jalan untuk jadikan jalan tu sampai kepada benda yang tidak disyariatkan. Okey. Apa dia? Contohnya adalah nikahut tahlil. Okey. Ini bab yang ketiga, kita panggil hukumnya perbuatan tersebut harus. Nikah haruslah. Cuma dia jadikan jalan ini dijadikan untuk apa tu? Untuk apa? Untuk sampai kepada mafsadah, iaitu ghairul masyru'. Apa itu ghairul masyru'? Perkara yang tidak disyariatkan. Nampak? Di sini sebenarnya ulama sedikit berbincang, dan di sinilah mahal niza', iaitu medan, ruang lingkup untuk para mujtahid, ulama fuqaha, mereka berbeza pendapat. Di dalam masalah ini mereka terbahagi kepada dua pendapat. Nampak? Ni tak ada masalah, dua ni. Yang ketiga ni, dia perbuatan yang harus nikah, tetapi dia ambil way, nampak, jalan ni untuk sampai kepada perkara yang tidak disyariatkan. Bukan secara ghalib ataupun nadir, tapi dia jadikan matlamat, perkara yang tidak disyariatkan ini sebagai satu matlamat dia, dijadikan jalan, wasilah ni nak sampai ke situ. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita lihat dalam pecahan yang ketiga daripada bahagian yang kedua, ulama berbeza pendapat.
satu golongan di kalangan fuqaha ulama, di kalangannya adalah ulama-ulama Maliki, dan juga ulama-ulama Hanabilah, dalam mazhab Hambali. Mereka menyatakan apa dia? Wasilah-wasilah ni jalan nak sampai kepada ghairul masyru', perkara yang tidak disyariatkan, walaupun dia adalah harus, walaupun jalan tersebut adalah harus, cumanya annaha mamnu'ah, natijah dia adalah perkara yang tidak disyariatkan, jadi dia adalah ditegah. Sebab apa dia ditegah? Sebab jalan nak sampai kepada ghairul masyru', perkara yang tidak disyariatkan, jalan tersebut juga adalah haram, tak dilarang, ditegah. Sebab setiap perkara yang haram, jalan nak sampai kepada perkara yang haram juga adalah haram. Nampak matlamat dia adalah haram, jalan untuk menuju kepada perkara yang haram juga adalah haram. Okey. Jadi ulama dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, mereka melihat dilarang menjual bai'ul 'ainah. Mungkin tuan-tuan biasa dengar bai'ul 'ainah. Okey? Apa itu bai'ul 'ainah? Iaitu bai'us sil'ah mimma ishturiyat minhu bi thamanin ajil. Dia menjual sesuatu barang daripada orang yang dibeli barang tersebut daripadanya dengan harga yang ajil, yang akan datang, bertempoh, maknanya bi akthar, yang lebih banyak, mimma ishtaraitu naqdan, daripada apa yang ishtaraita, kamu beli secara naqdan, cash, li'annahu yufdi ila riba, kerana perkara tersebut membawa kepada riba. Mereka berpendapat jualan tersebut sekiranya terjadi, maka dia adalah fasid dan wajib difasahkan, wajib dibatalkan. Sebab itu ulama-ulama Maliki, Hambali, mereka melarang al-wasail, wasilah ini, kerana wasilah ini adalah wasilah kepada perkara yang diharamkan dari segi syariat, maka sudah pasti mereka menggunakan kaedah sadduz zari'ah menuju kepada perkara tersebut juga adalah haram. Okey, apa itu bai'ul 'ainah? Yabi'u sil'atan bi thamanin ila ajalin ma'lum thumma yashtariha nafsuha naqdan bi thamanin aqal wa fi nihayatil ajal yadfa' al-mushtari al-thaman al-awwal wal farqu baina ats-thamanain fadlun huwa riba lil bai' al awwal. Dan jualan ini al-bai'u hadhihi al-bai'u hadha, bai' ini ghairu jaiz, tak boleh di sisi ulama Abu Hanifah, di sisi Abu Hanifah dan juga Malik dan juga Ahmad, kerana ia adalah termasuk dalam zari'atun ila riba, tutup pintu riba. Dinukilkan daripada Imam Syafi'i, hukumnya harus gambaran ini, ka'annahu nadha ila zahiril aqdi falam yu'tabar niyah. Tuan-tuan lihat perbahasan ini di dalam al-mawsu'ah al-fiqhiyah, al-mawsu'ah al-fiqhiyah. okey, kita baca dulu, kemudian kita buat gambaran di papan putih. okey, padamkan nombor 1 dan nombor 2 je, yang lain tu biarkan, yang atas tu pun kita biarkan. Nombor 1, nombor 2 je. Itu je. Itu. Satu grup majmu'ah di kalangan fuqaha berpendapat menyatakan tidak i'tibar az-zara'i'. Tidak dianggap masalah bai'ul 'ainah ini sebagai apa? Sebagai sadduz zara'i'. Di kalangan mereka adalah ulama-ulama Hanafiyah dan juga ulama-ulama Syafi'iyah. Contohnya menjual anggur di sisi mereka adalah akad yang sahih, walaupun bai' ini penjual, dia mengetahui bahawasanya mushtariha, si pembeli akan menjadikannya sebagai arak.
Si pembeli akan menjadikannya sebagai arak. Penjual tahu, tapi dia jual juga. Akad tersebut akad yang sah. Cuma ulama Syafi'i mereka melihat bai'ul 'ainah itu adalah akad yang sah kerana rukun-rukun syarat telah sempurna. Seperti itu juga nikahut tahlil, iaitu muhallil, aqdun sahih di sisi ulama Hanafi, kerana akad yang sempurna, rukunnya sempurna, syaratnya sempurna. Cumanya akad ini tidak menafikan dosa daripada seseorang apabila sabit bahawasanya di dalamnya ada kandungan bersekongkol dengan perkara yang maksiat. Liwurudin nassi fi dhalik, kerana ada nas menyatakan tidak boleh bersekongkol terhadap perkara yang tidak baik. Okey. Daripada sini kita dapat iktibar, dapat mengambil ibarah. Sebagian ulama mengiktibar hiyal. Hiyal ni helah-helah. Pada sebahagian masalah fiqh adalah amrun masyru'. Dan ada satu kitab dipanggil kitab al-hiyal. Okey. Iaitu kita katakan helah pada sebahagian masalah-masalah fiqh adalah amrun masyru'an, satu perkara yang disyariatkan. Menegah yang demikian adalah menegah yang demikian daripada helah, telah menegah daripada membuat helah oleh sebahagian ulama seperti ulama Maliki dan juga Hambali. Contoh yang saya bagi tahu tadi seperti helah akad nikah untuk jadi harus kepada suatu akad yang asalnya adalah haram, sebab nikah yang dirancang adalah haram. Tuan-tuan lihat di papan putih gambaran yang kita akan sebutkan pada hari ini insya-Allah taala. Okey dalam bab yang ketiga ni kita bincangkan. Tuan-tuan, sebenarnya jalan nak pergi ke sana, nak sampai kepada ghairul masyru', bagaimana jalannya? Ini menjadi perbahasan di kalangan ulama. Ini menjadi perbahasan jalan ni. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Contohnya seperti mana kita sebutkan bai'ul 'ainah. Tuan-tuan tahu apa itu bai'ul 'ainah? Membabitkan dua orang, penjual dan juga pembeli. Saya beli pen ini dengan harga RM100. Saya membeli daripada orang B. Saya orang A, ini orang B. Saya beli daripada dia pen. Saya adalah pembeli, dia adalah penjual. Saya beli daripada dia pen ini dengan harga RM100. Cash saya bagi RM100. Okey. Kemudian selepas beberapa minit dia pula jual kepada saya pen yang sama kepada saya dengan harga RM120. Nampak? Dia jual dengan saya berapa? Saya beli RM100, saya bayar cash. Dia jual dengan harga lebih mahal RM120. Tetapi bukan cash, membayar dengan satu jumlah, tapi secara beransuran. Sikit-sikit, mungkin sebulan RM20 saya bayar, sebulan RM20 saya bayar. Saya tak bayar cash. Saya beli RM100 dengan dia, pen yang sama RM100 saya beli dengan dia. Dan sekarang saya jual pen yang sama kepada dia dengan harga yang lebih tinggi RM120, tetapi bayarannya tidak cash, bayarannya secara beransur, ansuran. Sebahagian di kalangan ulama Maliki dan juga Hambali, mereka menyatakan wasilah tersebut tidak dibenarkan. Kerana apa? Dia akan sampai kepada ghairul masyru', seolah-olah seperti riba. Riba apa? Dipanggil riba al-fadl. Riba apa? Riba al-fadl. Riba lebih. Nampak riba apa dipanggil al-fadl? Sebab apa lebih? Saya beli pen yang sama RM100 dengan dia, tiba-tiba saya jual balik RM120. Itu semua helah. Jadi ulama Hambali, ulama Maliki, mereka katakan hukumnya adalah haram. Tak boleh. Okey. Berbeza dengan ulama Syafi'i.
Ulama Syafi'i menyatakan bai'ul ainah hukumnya harus. Sebab apa harus? Saya beli dengan dia RM100, bayar cash, akad sempurna, tak ada helah apa-apa, tidak ada gharar, tidak ada khianat dan sebagainya, jelas. Dia jual saya beli dengan dia 100, saya jual kepada dia RM120, tak ada apa-apa masalah. Saya bukan pinjam, saya jual. Bukan saya pinjam, saya jual. Bukan saya sewa ke apa, saya jual. Jadi secara beransuran, secara bayar ansur, saya naikkan harga RM120. Hukumnya adalah harus, sebab syarat rukun semua sempurna. Itu jelas. Satu lagi, ruangan untuk ulama dalam bab yang ketiga ni adalah khilaf bainal fuqaha. Khilaf antaranya adalah nikahut tahlil. Nikahut tahlil, apa tu nikahut tahlil? Iaitu dipanggil Cina buta. Seseorang yang menceraikan isteri dengan talak 3, dia nak sangat isteri dia, tapi tak boleh dah. Sebab apa tak boleh? Syaratnya isteri dia kena kahwin dengan laki lain, baru dia boleh bersama. Nak akad nikah dengan isteri dia yang telah ditalak dengan talak 3. Okey, sekarang ni macam mana cara dia? Seseorang tu nak balik bekas isteri yang telah ditalak dengan talak 3, maka dia buat satu perancangan dengan lelaki lain. Kamu bayarlah upah RM5,000, RM10,000 pada lelaki. Okey, bayar, akad nikah nanti semua settle macam biasa. Lepas 2-3 hari kamu dah bersama, ceraikan dia. Okey, perancangan. Tapi perancangan tersebut tidak disebut ketika akad nikah. Ketika akad nikah tak disebut, dirancang sebelum akad nikah. Itu dipanggil hilah. Jadi di sini ulama juga berbeza pendapat. Ulama Hambali, ulama Maliki, mereka kata ghairul masyru', nak sampai kepada ghairul masyru' juga tidak dibenarkan. Jalan nak sampai ke sana juga tidak dibenarkan. Jadi makna nikah Cina buta ni tak boleh. Macam mana? Nikah lah. Nikah tu adalah akad nikah yang muabbad, yang selamanya sampai mati ataupun cerai. Tiba-tiba nak nikah sehari, macam nikah mut'ah pula. Tapi tak disebut dalam akad nikah, cuma perancangan dibuat. Maka di sini ulama Hanafi, ulama dalam mazhab Hambali dan juga Maliki mengatakan tak sah. Ulama Syafi'i mengatakan nikah tahlil Cina buta hukumnya sah. Sebab apa sah? Ini kita bagi tahu ruangan yang ketiga adalah khilaf bainal ulama, perbezaan pendapat. Sebab apa boleh jadi macam tu? Imam Syafi'i tengok kepada zahir. Akad nikah tu dia ada sebut, aku nikahkan kamu, ada ijab qabul, ada pengantin lelaki, pengantin perempuan. Sah. Cukup syarat, cukup berukun, sah akad nikah. Tak ada pun dia sebut akad nikah, aku nikahkan kamu selama 2 hari 3 malam. Tak ada sebut. Selama tempoh seminggu, tak ada sebut dalam akad nikah. Perancangan dibuat sebelum. Jadi zahirnya hukumnya adalah sah. Dilihat annal ahkam yuhkam fiha bizawahir wallahu yatawalla sarair. Hukum dilihat pada zahir, tak perlu dilihat pada niat, pada batin. Jadi Imam Syafi'i kata sah. Rukun tak ada cacat celah, syarat tak ada cacat celah, sah. Cuma tuan-tuan harus diingat, walaupun sah dalam bab yang ketiga ini sah, dia tidak menafikan seseorang itu daripada terlibat dalam kancah yang berdosa. Nampak? Walaupun sah tapi tetap haram dan berdosa. Tetap haram dan berdosa. Okey. Tapi nak bagi tahu dia taklah sampai ke tahap zina. Dia bukan nikah mut'ah, sebab tak sebut dalam akad. Nikah mut'ah ni yang bertempoh, dia tak sebut dalam akad. Okey. Jadi tuan-tuan nampak gambaran dia. Jadi kita nak bagi tahu di sini, sehingga di sisi Hanafiyah, ulama-ulama Hanafi, nikah tahlil ni sah di sisi mereka. Sebab mereka juga melihat kepada zahir, rukun, syarat semua sah, maka hukumnya sah, tidak perlu ditakwilkan lagi. Okey. Cuma majoriti di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i,
termasuk mazhab Maliki, termasuk mazhab Hambali, termasuklah Abu Hanifah menyatakan nikah tahlil akan jadi rosak bila mana disebut jelas dalam akad nikah. Itu memang tak sah. Okey. Nampak Tuan-tuan boleh lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah membincangkan perkara yang saya sebutkan tadi Okey. Kemudian tuan-tuan bila sebut tentang khilaf, ada ulama kata sah tak sah, ini mengenai dengan perkara tersebut sah tak sah. Dosa itu belakang cerita. Itu cerita lain. Sebab setiap yang bersekongkol dalam perkara yang tak baik maka jadi kira berdosa. Okey? Kerana ada nas, ada teks hadis ataupun Quran dalam perkara tersebut. Wa ta'awanu 'alal ismi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bersekongkol membantu dalam perkara yang maksiat. Okey, jelas. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup dalam bab ini. Dalam bab yang kita bincangkan, cukup hari ini dua kita bincangkan. Yang pertama adalah definisi sadduz zari'ah, yang kedua anwa' ataupun aqsam az-zari'ah, az-zara'i'. Ada satu, ada dua, dan dua ni bahagi kepada tiga, dan yang tiga ni menjadi khilaf bainal fuqaha di kalangan ulama. InsyaAllah esok kita batalkan seketika kelas kita kerana saya ada urusan di luar. InsyaAllah lusa kita kembali untuk menyatakan hujjah bagaimanakah pendapat di kalangan ulama-ulama fiqh yang menyatakan sadduz zari'ah boleh dijadikan sebagai hujjah, dalil hukum ataupun tidak. Kemudian insya-Allah lusa juga kita akan bincangkan apa dia dalil-dalil daripada Quran dalam bab sadduz zari'ah. Kemudian kalau ada masa lusa insya-Allah kita terus masuk kepada bab dalil yang ke-8, dalil hukum hakam yang ke-8, iaitu al-uruf. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah yang mengikuti pengajian kita pada pagi yang mulia ni, jangan lupa sama-sama tekan button share, butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian usulul fiqh kita pada pagi yang mulia ini dalam bab al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil hukum. Semua ini tuan-tuan yang terlepas siaran kami, sama ada siri-siri yang telah berlalu sebelum ini, boleh terus layari page Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari juga YouTube kita Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana tuan-tuan boleh refer balik bab-bab dalam bab usul fiqh yang sebelum ini, tidak susah, dan bahkan membantu lagi tuan-tuan puan-puan untuk memahami pelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa tuan-tuan yang mengikuti siaran kita ini, sebenarnya di page kita bukan sekadar usulul fiqh, ada pelbagai pengajian yang dihidangkan kepada tuan-tuan. Admin dah letakkan pengajian bahasa Arab Al-Quran untuk memahami bahasa Arab Al-Quran. Tuan-tuan tekan saja, dia akan keluar semua siri 1, 2, 3 sampai ke 180 lebih kurang. Bab nahu dan juga sorof, grammar, tuan-tuan tekan je akan keluar semua siri 1, 2, 3, 4, 5. Kita berterima kasih kepada admin kerana memudahkan kita untuk pencarian. Okey, tuan-tuan puan-puan, insya-Allah kita bertemu lagi lusa. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.